Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi, mudah-mudahan semoga kita semua dilimpahi oleh sebanyak-banyaknya berkatan dan rahmat kasih sayang daripada Allah, serta sentiasa dalam keadaan diampunkan Allah di atas setiap kekurangan yang sangat banyak yang kita lakukan dalam segala usaha baik yang kita buat. Ini bukan cerita dosa. Usaha baik yang kita buat pun banyak kurang. Apatah lagi bila buat usaha tak baik lagi lah. Sebab itulah sentiasalah kita kena mohon keampunan dan tubu ilallah, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ketika merasakan diri sedang buat amal soleh ataupun lebih-lebih lagi tidak. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah temukan kita untuk menyambung surah seterusnya. Jadi siapa yang mungkin minggu yang lalu tak hadir, surah Fatihah kita dah habis dah. Alhamdulillah. Berapa lama? Saya ingat tahun lepas beberapa bulan lah rasanya Tapi sebab apa lama? Sebab kita berjumpa seminggu sekali. Kalau hari-hari mungkin seminggu je dah. 2 minggu habis lah kan. Baik. Jadi hari ni kita saya ikut pandangan majoriti. Majoriti minta surah apa? Surah An-Nas. Mula daripada juz amma lah, kita kata juz 30. Sebab apa? Ni surah-surah lazim yang kita dah sangat sebati dan mudah untuk kita hadam. Kan? Kira orang kata sekali baca dengar je dah boleh agak-agak dah. Tak adalah rasa jauh sangat. Jadi lebih cepat proses untuk kita dapatkan faedah dia. Jadi kita mula dengan surah juzuk 30 tapi daripada belakang, surah yang pendek sekali Surah apa? Hari ni kita nak masuk surah tu An-Nas, Suratun Nas. Okey. Jadi Suratun Nas pertama merupakan surah yang ke maklumat profil dia sikit. Kita kena tahu juga surah ni ada profil dia. Surah An-Nas, nama diambil sempena perkataan An-Nas yang terbanyak dalam dia. Ada berapa perkataan An-Nas dalam surah ni? Dah kira tak? Sebanyak ayatnya. Kan? Perkataan An-Nas tu sebanyak ayatnya. Ayat 6. Perkataan An-Nas tu ada 6. Betul. Ada 6. Jadi dan nama diambil sempena perkataan tersebut. Suratun Nas. 1 5 ke 6? 1 2 3 4 5 6. Betul tak? 6 ke 5? 6 An-Nas ada 5. Satu tu Khannas, silap. Ada 5, ada 5. Satu tu Khannas. Bukan An-Nas Minta maaf. Okey. Jadi ada 5 kalimah. Dan ini nama surah ni satu dah, yang ni lah. Suratun Nas. Ada juga nama lain sebenarnya. Tapi jarang digunakan. Dan ada nama gabungan Al-Mu'awwizat, Al-Mu'awwizan
atau al-mu'awwizat. Al-mu'awwiz itu apa? Perlindungan, mohon perlindungan lah. Okey. Dan surah ni turun di situ kat mana dalam Al-Quran? Makkiyah ke Madaniyah? Banyak pendapat yang menyebutkan di Madaniyah. Dipandang ada yang juga kata Makkiyah sebenarnya. Kenapa Madaniyah? Sebab dia ada asbab nuzul dia. Antaranya sebab asbab nuzul dia adalah surah ni bagi pendapat yang kata ni Madaniyah ni dia turun bila? Jika Nabi disihir. Nabi kena sihir kat mana? Masa tu Nabi kat mana? Nabi masa kena sihir, Nabi dah kat mana? Madinah. Sebab yang sihir Nabi orang yang duduk kat Madinah. Sebab ni orang siapa? Yahudi Madinah. Labid bin Aqsam nama dia. Labid bin Aqsam ni orang Yahudi yang sihir Nabi. Jadi ketika tu Nabi turut, ketika Nabi disihir tu akhirnya apa tu? Jibril bagi tahulah turun. Dan Nabi baca surah ni. Turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi setiap ayat Nabi baca je, Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq ayat pertama terungkai simpulan sihir kat Nabi. Sampai Nabi baca berapa ayat? 11 ayat. Surah ni surah Al-Falaq ada berapa ayat? 5. Surah An-Nas ada berapa ayat? 6. Dengan 11 ayat tu merungkai seluruh simpulan Nabi. Baru Nabi kembali seperti biasa, sihat. Nabi baca surah apa? 2 surah ni. Itu sebab itulah asbabun nuzul dia kata surah ni turun kat mana? Madinah. Sebab yang sihir Nabi tu ketika Nabi dah berada di Madinah. Dan yang disihir adalah Yahudi di Madinah. Baik. Itu menunjukkan agungnya surah ni lah. Menyelamatkan Nabi dari satu musibah besar, sihir lah. Dan ada pendapat kata Makkiyah. Makkiyah ni maknanya surah ni dah turun. Tapi kaedah menggunakannya rupanya Jibril bagi tahu Nabi apa dia? Oh, rupanya surah ni boleh digunakan untuk satu benda besar, iaitu apa? Memangkas sihir tu. Ini surah ni. Tapi yang saya lebih kuat, saya rasa lebih apa? Madinah lah, Madaniyah. Wallahu taala alam. Baik. Tu yang pertama turun di Madinah. Kedua, yang seterusnya kelebihan surah ni. Bila kita nak amal surah ni? Pertama, banyak hadis-hadis. Antaranya ketika sebelum tidur, hadis daripada Aisyah. Jadi sebelum tidur apa Nabi buat? Baca surah ke apa? Dia ada kaedah. Yang pertama Nabi kafain, letakkan dua tangan dia. Kemudian Nabi buat apa? Nabi hembus dulu. Tiup. Kemudian Nabi baca 3 kul lah. Qul huwallahu ahad, tu Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabb. Lepas tu lepas baca, Nabi terus sapu seluruh tubuh dia. Berapa kali Nabi buat? 3 kali, masya-Allah. Iaitu pertama. Setiap kali sebelum tidur. Lagi satu hadis daripada Uqbah bin Amir. Nabi kata lam yara, aku tak lihat satu surah yang lebih ampuh dalam hadis ni, lebih kuat. Nabi kata ayatun unzilat 'alal lailah lam yara misluhunna qat. Ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam tadi tidaklah ada yang serupa misluhunna seperti dia, iaitu apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi pertama kita baca sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk amalkan. Sebab nak amalkan ni sebenarnya rupanya atas tu nama dia taufik.
Hidayah kita dah dapat dah, hidayah bayan. Itu kita tahu dah fadilat surah ni. Tapi nak dapat kekuatan nak buat tu belum tentu lagi. Kan? Hari ni buat, mana besok bom tidur terus je. Betul tak? Ustaz yang cakap pun kadang-kadang macam tu juga. Kita sedar diri kita. Betul? Jadi nak buat benda amalan ni bukan mudah. Cakap senang. Tapi bila nak buat tu kita dah letih sangat. Tidur je lah. Macam tu sekali kan. Jadi begitulah. Taufik ni milik Allah. Nak amalkan sesuatu ni walaupun ringan je rasanya. Baca je berapa saat, berapa minit je. Tapi kadang-kadang susah betul nak buat. Jadi benda ni adalah satu rezeki daripada Allah sendiri. Atas Allah memilih hamba-hambanya lah. Baik. Yang kedua kelebihan dia ialah bila lagi nak baca? Setiap kali lepas solat fardu. Lepas solat fardu Nabi baca juga surah ni. Qul a'udzu birabbil 3 kul juga Nabi bacalah. 3 kul. Qul huwallahu ahad sampailah An-Nas juga. Ni pun susah juga ni. Lepas setiap kali lepas solat fardu patutnya baca kan. Tak semestinya nak baca ramai, baca sendirilah. Contohnya kalau dah solat fardu kita dengan imam tak baca kan sebab mungkin waktu ada subuh ke nak cepat ada orang nak pergi kerja. Bacalah sendiri lepas tu. Pagi tu kan. Setiap jangan tinggalkan. Baca kita sendiri sambil berjalan pun tak apa, bacalah. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad ni sampai An-Nas. Dan yang seterusnya baca setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Zikir pagi tu, kita pagi-pagi ada zikir pagi kan. Raditu billahi rabba wa bi islami dina tu pagi-pagi sambung baca dengan surah ni. Petang pula dah nak masuk maghrib dah kan. Asar tu kita dah balik rumah dah rehat, zikir petang pula. Baca juga yang ni. Baca 3 kul. Dan kelebihan baca ni apa dapat? Allah lindung kita daripada apa? Syaitan sepanjang hari itulah. Daripada gangguan syaitan dan juga keburukan-keburukan yang lain. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu kelebihan surah. Dan yang keempat. Tadi pertama apa? Baca sebelum tidur. Ada kaedah dia kan baca dia macam mana? Tadah tangan tiup dulu baca kemudian sapu. Ke mana yang boleh kita nak buat tu sambil apa? Sambil dah nak baring lah. Kan? Sambil nak baring. Okey. Sapu mana yang sampai tangan kita ni. Berapa kali buat? 3. Yang kedua baca bila? Lepas solat fardu baca. Lepas solat fardu baca. Yang keempat, ketiga pagi petang baca. Pagi petang baca. Yang keempat bila? Ya, sihir. Ya, merawat sihir baca surah ni. Jibril baca ruqyah Nabi dengan baca surah. Hebat surah ni sebenarnya, hebat. Surah ni sangat-sangat hebat itu Nabi baca surah ni lah yang Nabi turunkan sihir. Macam mana Labid ni sihir Nabi? Nabi sihir macam dia kena sihir macam mana? Jadi dia ambil pelepah tamar tu. Pelepah tamar, orang kata kelapa punya pelepah tu kan. Tamar ni macam kelapa lah lebih kurang kan. Kemudian sikat kan rambut yang melekat kat sikat tu, rambut Nabi ni melekat kat sikat Nabi tu dikumpulkan. Kumpalan-kumpalan tu dan ada sikit sepihan sikat-sikat tu kan. Dia letak sekali tu lebih kurang. Dan dia campurlah dengan benda lain. Dia letak kat mana? Letak dalam telaga. Dicampak di situ. Tempat yang susah untuk dicari. Di area tempat di Madinah tu lah. Nabi tahu ni sebab Nabi dapat pemberitahuan daripada malaikat. Jadi sahabat cari benda tu dan jumpa. Jadi menunjukkan apa? Sihir ni benda yang nyata lah. Dan Nabi SAW juga terkena sihir. Menunjukkan apa dia. Dan Nabi
nak ajar kita sebenarnya Nabi ni sebagai contoh tauladan. Itu Allah bagi. Adakah tanda Nabi kena sihir maknanya tak hebat? Tak, bukan. Nabi manusia yang paling baik, yang terbaik yang Allah ciptakan kan. Yang paling hebat. Tapi maksud hebat ni bukannya dalam sudut tak diuji apa-apa, semua elok je, tak. Sebab Nabi contoh tauladan kita. Bagaimana Nabi bila kena sihir, apa yang Nabi buat? Nabi rawat dengan Quran ni. Maka kita juga macam tu. Ada orang dia kena sihir, dia cari siapa? Pula dah kan. Dia tak ikut contoh. Sebab itulah Nabi ni menjadi satu contoh. Nabi diuji lebih dahsyat daripada umat dia. Untuk jadi tauladan kita lah. Tak ada alasan untuk kita nak putus asa daripada ikut syariat. Tak boleh. Nabi lagi teruk pun Nabi tetap kekal dalam syariat dia. Dan Nabi dia tu. Kan? Kalau ikutkan Nabi lagilah nak buat apa suka boleh je. Tapi tak, dia ikut perintah siapa? Allah. Yang kamu bukan Nabi. Kan? Yang taklah lebih teruk ujian kamu sebagaimana yang dihadapi Nabi, tiba-tiba tak nak ikut jalan dia. Ini satu benda yang pengajaran yang kita boleh buat bandingan macam itulah. Jadi tak patut kita menyisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Itu yang keempat, sihir lah. Menjadi penangkal sihir, surah ni diamalkan. Baik, itulah beberapa 4 perkara yang saya boleh kongsikan. Banyak lagi sebenarnya tentang kelebihan surah ni. Kalau kita boleh cari fadilat-fadilat ni. Tapi yang saya baca itu, itulah yang orang kata paling kuat lah. Ada hadisnya, riwayatnya yang sahih. Jadi nak tengok yang lain, pastikan tengok dia punya nilai status tu, adakah sama ada sahih ke ataupun ada takut dia palsu pun ada juga. Jadi kena tengoklah, hati-hati. Sebab fadilat untuk sesuatu surah yang dalam Quran ni hanya milik siapa? Allah dan Rasul yang tetapkan. Sebab benda gaib kita tak tahu. Baik. Jadi kita baca surah ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi surah ni ada 6 ayat. Ayat yang pertama mula dengan kul. Jadi kita patut kita panggil dia apa dia? 3 kul ada, 4 kul ada. Surah ada berapa surah dalam Quran yang mula dengan kul? Berapa surah? 4 je. Betul ke 4? Cuba fikir balik. Okey, ayat pertama kita tengok dulu. Jadi ada 5 surah dalam Quran mula dengan kul. Pertama surah Qul uhiya ilayya annama istami'u nafaram minal jin. Surah apa tu? Surah jin lah. Dengar perkataan jin dah tahu dah. Surah apa? Surah Al-Jin mula dengan kul, kan? Betul tak? Cuba buka surah Al-Jin. Surah nombor berapa? Surah 72. Ada info dia ni 5 berapa surah? 5 surah mula dengan kul.
Mula kul. Satu, surah Al-Jin. Kan? Surah nombor berapa? Surah 72. Qul uhiya ilayya annama istama'u nafaram minal jin. Tu. Saya kata 5 surah mula Tapi kalau ada berapa perkataan kul dalam Quran? Ayat yang mula dengan kul. Banyaklah. Banyak. Okey, surah Al-Jin. Barulah masuk yang kedua, surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal. Surah nombor berapa tu? 109. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Surah nombor berapa? 112. Yang keempat, surah Al-Falaq. Surah nombor berapa? 113. Dan yang kelima, surah An-Nas. Surah nombor 112. Info lah ni. Surah nombor 114. Okey. Apa beza ayat atau surah yang mula dengan kul dengan yang tak mula? Ayat Quran ada banyak, ada mula dengan kul, ada yang tak mula dengan kul kan? Apa kelebihan dia? Pertama, yang tahu tu. Kul. Jadi kul ni fungsi dia ada satu bentuk pengukuhan. Kul ni untuk apa? Pengukuhan dia lebih tinggi daripada yang tak ada kul. Dari sudut ayat tu, ayat Quran ni wajib disampaikan semua ayat, tak ada satu pun tak wajib. Kalau satu ayat Quran Nabi tak sampaikan, Nabi sedang khianati amanah dia. Walaupun satu. Tapi beza dia dalam semua yang wajib tu, ada lebih tinggi level sikit daripada yang tu. Apa dia? Bila ada kul, maknanya dia lebih kuat, luar biasa lagi lah. Itu satu. Pengukuhan dia tu lebih tinggi daripada yang lain. Kul ni. Satu lagi kul untuk kita panggil menyerang tujuan dia. Ataupun bukan menyerang lah. Membantah satu pihak yang lain dengan ketegasan. Itu satu lagi. Contohnya kalau kat office kan, kita kata tadi sekian-sekian ni buat macam ni. Orang komplain kat bos ni kan. Tadi dia buat macam ni, macam mana bos? Cakap kat dia, saya tak benarkan. Sama tak? Kan nampak penegasan beza tu. Cakap kat dia ni salah, benda tu salah. Kan lain. Kat situ satu bentuk lah. Untuk apa dia? Membantah satu golongan lah yang lain. Dengan satu ketegasan. Okey. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Dia punya pengukuhan dia luar biasa, lebih kuat daripada yang ayat biasa. Yang kedua, untuk apa? Membantah satu pihak yang lain dengan kenyataan yang tegas. Dapat? Boleh Membantah satu pihak yang lain dengan kenyataan yang apa? Tegas. Dan yang ketiga, kita panggil untuk, bahasa Inggeris dia affirmative apa? Affirm ni apa? Cuba tahu. Affirmation ni apa? Kuatkan apa? Kita, self, diri kita sendiri. Cool. Kita dalam keadaan ni, kita nak kuatkan, kadang-kadang kan kita cakap sendiri kan. Untuk kuatkan keyakinan kita sendirilah. Affirmative kan? Lebih kurang macam itulah. Untuk kuatkan apa? Keyakinan kita ni yang mungkin sedang dalam ni, kita cakap full juga. Betul lah. Kita setiap kali kita baca surah An-Nas ni, kan?
Kan kita mohon perlindungan. Kita kena sebut kul ke tak? Sebut kul ke tak? Kita nak doa kan, tadi amalan yang kita 4 tadi tu, kita sebut kul ke tak payah? Sebab saya berdoa kan. Jadi saya yang cakap, tak payahlah sebut lagi. Ke nak kena sebut juga? Sebut juga. Kul. Beza kan? Katakanlah. Saya sendiri cakap. Walaupun cakap tu, solat arahan, tapi untuk siapa? Diri kita sendiri kan. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Lain. Tiga tu. Faham pertama apa tadi? Ketegasan yang luar biasa, yang lain, berbeza, lebih tinggi, tertinggi. Yang kedua, bantah satu pihak lain dengan apa dia? Yang ketiga, mengukuhkan keyakinan diri kita sendiri ni. Okey. Kul tu. Baik. Jadi kita terjemah. Pertama, kul apa makna dia? Katakanlah. Katakanlah. Oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Siapa engkau? Rujuk pada Nabi SAW lah. Ketika ayat ni turun. Jadi ketika ayat turun, rujuk pada siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi sampaikan pada kita. Jadi sekarang bila siapa yang baca, ya ayat tu untuk siapa? Diri dia juga. Katakanlah oleh engkau. Kita sendiri juga. Atas perintah Allah ni. Okay. A'udzu. Aku. Berlindung. Jadi sebab tu salah satu surah ni digelar kerana perkataan ada a'udzu tu. Surah ni disebut Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat. Surah Al-Mu'awwizat ni ada 2. Al-Mu'awwizat. Wizatan. Al-Mu'awwizatani. 2 perlindungan, 2 surah yang disebut memberikan. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Sebab ada tu. A'udzu tu, isti'adzah tu. Al-Mu'awwizatan. Okey. 2 surah ni. Jadi aku berlindung birabbin nas. Kepada Rabbi, Tuhan. Kita kata Rabb ni Tuhan lah. An-nasi bagi manusia. Okey. Sambung sampai ayat yang ke 3. A'udzu birabbin nas, kemudian Maliki nas. Kemudian Ilahi nas. Okey, terjemah yang kedua, Malikin nas, raja. An-nasi bagi manusia. Dan yang ketiga, Ilahin nas, Tuhan lagi. Bagi manusia juga. Jadi kita kena buat perbezaan. Kita terjemah dulu, kita sekarang sama makna ni. Tuhan ni pun Tuhan. Okey. Apa beza dia?
Sekarang ni kita tengok pertama, ada di sini sebenarnya tajuk cerita ni apa? Tajuk dia apa? Aku berlindung. Tajuk dia apa? Aku berlindung. A'udzu dulu lah tajuk dia. Subjek dia aku berlindung. Cerita dia soalan. Apa isi dia? Kepada siapa dia berlindung? Pertama, kepada yang disebut Rabb. Pertama Rabb. Rabb manusia. Jadi yang kedua sebenarnya masih lagi aku berlindung juga. Jadi sini sebenarnya Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi baca malikin. Qul a'udzu bi daripada sini ni. Masih lagi ulang yang sama sebenarnya. Berapa kali kita ulang? 3 kali. Okey? 3 kali. Sampai bi ni sebenarnya bi rabbi, bi maliki, bi ilahi. Sebab itulah macam mana nak tahu? Kalimah dia baris bawah sama. Rabbi baris bawah. Maliki ni baris bawah. Ilahi ni baris Maliki baris bawah sebab dia masih lagi ikut Rabbi. Ilahi ni baris bawah ni sebab dia ikut Rabbi juga. Sebab itulah dia masih lagi satu tajuk yang sama. Kalau perkataan Maliki ni di baris atas domah, Maliku, dia dah titik sini dah. Ni dah mula cerita baru. Tapi tak. Bila kita tahu tak? Sebab dia masih ikut baris yang sama. Itulah cara dia. Macam juga surah Al-Fatihah. Kita dah baca dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Sama, masih lagi ikut. Sama juga dengan kaedah yang sama surah ni. Ni kita sebut ataf. Ataf ni maktuf dia ikut kepada tawabi', dia ikut kepada kalimah sebelum. Masih lagi tajuk sama. A'udzu bi. Okey, jadi yang kedua kita berlindung kepada raja manusia, kepada raja manusia. Dan yang ketiga kita berlindung kepada kita tak panggil ni, Rabb ni. Ilah manusia. Okey. Okay, apa beza Rabb? Rabb ni maksud dia ni level ni sebenarnya. Pertama Rabb. Rabb ni bila sebut Rabb maknanya dari sudut perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Iaitu apa dia? Mencipta. Lagi mentadbir, mengurus alam ni. Tapi dalam surah ni tak dirujuk pada alam. Dia bukan sebut Rabbul Alamin. Surah Fatihah sebut Rabbul Alamin. Surah ni sebut spesifik Rabbun Nas. Rabbun Nas. Tak sama Rabbul Alamin dengan Rabbun Nas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sedangkan ni sebut Rabbun Nas, Tuhan bagi manusia, yang mentadbir manusia. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah buka surah 2 awal-awal tu,
Ayat 21. Ya ayuhan nas ayat 21 kan. Jadi pertama diseru nama manusia pada ayat 21. Surah 2 ayat 21 hingga 22. 21 hingga 22 tu. Ini pertama-tama nama kita diseru, dipanggil lah. Okey. Baca ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, u'budu, abdikanlah diri kamu, beribadahlah kamu kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kamu, wahai manusia. Jadi ni Rabbun Nas, sembahlah Tuhan kamu. Kenapa Allah suruh sembah Rabb kamu? Allah sebut tentang perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Allazi, yang cipta, khalaqa lakum. Faham? Khalaqa lakum. Khalaqakum, yang cipta kamu. Bahkan bukan kamu aja, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi ayat ni Allah suruh kita apa? Kita fikir, logika. Patutlah dia disembah sebab kita dia cipta, mak kita pun dia cipta, moyang kita pun dia cipta, semuanya dia. Tak mungkin kita boleh letak sesuatu yang sama macam dia untuk kita letakkan pengabdian diri pula. Tak mungkin. Ini satu yang sangat-sangat buruk kalau buat. Dan bahkan Allah sebut apa lagi? Semua tentang penyediaan Allah pada manusia ni, cipta dan tadbir. Apa lagi? Ayat 22. Sambung Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi ayat ni sama, kalau kita cara baca nak faham. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bahagian pertama. Yang kedua, baca lagi. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Sama juga. Wahai manusia, abdikanlah diri, sembahlah Tuhan kamu yang cipta kamu dan orang yang sebelum kamu.
Allah seru lagi sekali, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan untuk kamu bumi ni sebagai hamparan dan langit ni sebagai atap yang dibina kukuh. Dan Allah, dan dialah yang uruskan kamu ni, rezeki kamu dengan dia turunkan apa? Air dari langit, iaitu hujan. Dan dengan sebab adanya semua itu, hiduplah apa yang ada di bawahnya sebagai rezeki bagi kamu. Maka manusia dapat hidup, manusia dapat ada protein, binatang pun dapat hidup sebab ada air hujan dan ada tumbuhan samarat tu. Maka janganlah kamu menjadikan Allah ini ada tandingan dia. Yang kamu letakkan sama kedudukan ataupun lebih tinggi daripada tersebut. Sedangkan kamu tahu hakikat yang kamu ni sendiri dicipta, yang tak boleh dinafikan oleh siapa pun. Jadi ni itu maksud Rabbun Nas, kita kata apa? Itu rujuk pada perbuatan Allah dalam uruskan kita. Jadi dari sudut bahagian ini dalam ayat ni disusun, memang dalam Quran ni disusun dia sangat-sangat sempurna. Kita tak baca qul a'udzu bi ilahin nas, qul kemudian malikin nas, baru Rabbun Nas, tak. Allah susun Rabb dulu sebab manusia tak boleh pergi sampai sini sebelum tahu yang ni. Ni maratib juga, tertib. Mesti situ dulu. Tak mungkin seorang tu boleh jadikan Allah sebagai apa? Ni raja, ya, yang kuasai dia dengan sebenar-benarnya tanpa dia kenal terlebih dahulu apakah perbuatan Allah ni, apakah satu bentuk rahmat, nikmat yang Allah beri pada dia, jasa. Jadi antara tafsir dia yang ni adalah fasa pertama, pengenalan. Aku berlindung kepada Tuhan yang cipta aku. Pengenalan. Akui nombor satu. Ni dulu. Barulah boleh pergi kepada fasa apa? Sekarang aku nak jadikan dia siapa? Dia raja aku. Tu level 2 pula. Kita masa kecil, pertama sekali, masa kita dululah. Kita urus sendiri ke siapa yang uruskan? Ibu urus dulu kan. Bila anak tu dah besar, dia kenal jasa ibu dia. Kan? Dia kenal ibu cakap apa pun dia ikut, walaupun dia lebih pandai dah pula tinggi. Tapi tak, sampai rumah dia jadi apa? Dia turut ibu. Itu orang yang faham tu. Yang kenal tu. Kalau tak mungkin. Dia akan sombong. Betul tak? Dia akan sombong. Jadi sebab tu yang pertama ni penting ni. Kemudian yang lebih tinggi, yang ni tak layak untuk siapa pun letakkan melainkan hanya kepada Allah. Ramai manusia kenal jasa orang. Betul? Akhirnya dia jadikan orang tu siapa? Raja dia. Tapi boleh tak sampai dia sembah orang tu? Tak boleh. Nampak tak ayat ni? 3 susunan ni. Jadi level pertama apa dulu? Kenal nikmat dulu. Kenang, tahu, kena kenal. Lepas tu lah kaedah ni kita panggil apa? Kalau kat sekolah, ibtidai ni. Mula-mula kena kenalkan dulu. Belajar tu semua, kan? Sekolah kenalkan dulu. Macam mana kau tak belajar ni, tak tahu. Tiba-tiba nak suruh buat ni je. Tiba-tiba nak suruh sembah. Akhirnya dia buat dengan keadaan apa? Terpaksa dan tanpa faham, tanpa tahu apa. Akhirnya jadi berlaku kerosakan. Berlaku kerosakan pada nilai agama itu sendiri. Disalahfahami. Sebab macam kena paksa terus je. Tak. Dia mula dengan tarbiyah. Sebab tu daripada Rabb ni, kita sebut apa? Tarbiyah proses menumbuhkan secara semula jadi kan? Kita semula jadi tak boleh juga. Secara apa dia? Tarbiyah ilahi lah. Hidup. Betul-betul. Ditanam betul-betul. Benih tu tanam betul-betul. Tumbuh. Tanpa dipaksa. Pendidikan. Inilah pertama. Aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta dan urus manusia. Baru pergi kepada peringkat kedua. Apa dia? Kita nak jadikan segala arahan ketika masuk remaja dah mula apa? Jadi masa kecil boleh tak marah-marah? Masa proses ni. Ada ke nak marah-marah sampai kena rotan? Ada tak? Ada, sebab ni baru nak belajar. Jadi semua mesti proses dia apa? Penuh dengan apa? Kasih sayang. Jadikan dia tu macam
permaisuri kan. Macam itulah. Ini proses tarbiyah ya. Allah masa kita macam inilah sebenarnya. Kemudian apa? Dah masuk remaja, dah pandai sikit, dah tahu dah mula dah fikir sendiri. Tapi proses ni perlukan apa? Perlukan ketegasan, perlu ada kepimpinan. Tak boleh biarkan dia. Nanti dia akan masing-masing buat haluan sendiri. Mesti ada satu yang memimpin mereka ni. Kan? Sebab tu ada apa ni? Malik apa ni? Raja. Maliki Yaumiddin. Kan? Malikin Nas. Raja manusia. Jadi Allah ni lah raja yang mana segala panduan dia patut kita ambil sebagai rujukan. Allah sebut dalam surah 29 ayat 51 yang kedua. Raja Raja 29 ayat 51. Ke surat 402. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Awalam yakfihim. Jadi dia kalau kita ni sebenarnya ayat dia daripada 50 tu. Kata-kata orang-orang yang tak kenal Allah ni, dia tak kenal Rabb ni siapa. Jadi dia kata apa? Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Daripada ayat 50 tu, ayat sebelum tu. Kenapalah tak diturunkan satu tanda-tanda ayat daripada Rabb ni, Tuhan dia. Ayat 50 lah kan. Jadi tak baca ayat tu, silap. Baca dari 50 lah, nampak sikit. Baca balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Dan mereka, orang-orang yang ingkar ni, orang musyrik ni berkata, kenapa tidak diturunkan ke atasnya tanda-tanda daripada Tuhan, ayat-ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya ayat-ayat itu semuanya milik Allah, di sisi Allah, iaitu arahan semua. Nabi ni hanya ikut siapa?
ikut arahan Allah, bukannya kan tiba-tiba nak buat sendiri pandai-pandai nak tunjukkan kebenaran tu, melainkan dengan perintah Allah. Dan tugas Nabi apa? Wa innama ana nazirum mubin, dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang jelas nyata. Jadi Nabi hanya ikut raja yang pimpin dia. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jadikan Allah ni Malik. Walaupun orang nak petikai apa pun, Nabi tak boleh nak buat apa, nak bela dia, melainkan tunggu arahan siapa? Allah. Tak ada kepentingan lain. Kita kadang-kadang dah salah pun nak buat apa? Cari jalan nak betulkan juga, nak tunjuk. Jadi itu bukan lagi kerana kebenaran dah. Itu sebab diri kita dah. Lain dah tu. Jadi sebab tu Allah kemudian sebutkan, tidak akan cukup kepada mereka bahawasanya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ni, kitab pimpinan ni yang dibacakan ke atas mereka. Sesungguhnya dalam kitab ini terdapat apa dia? Rahmat, kasih sayang Allah dan peringatan bagi siapa yang mahu beriman, percaya dengan yakin kepada Allah, iaitu Malikin Nas, yang menjadi raja sebenar kepada manusia ni. Jadi raja ni sifat dia apa? Kita kena buat apa? Bila kita kata daulat tuanku, maknanya kalau raja lah, apa dia? Dia ada apa nama dia? Raja ni ada apa? Ada titah perintah. Kan? Tak guna sebut daulat-daulat, tapi titah perintah raja tak tahu pun. Langgar, boleh kena tangkap tak? Boleh. Kalau kena tangkap kat dunia dia dengan raja dunia, kena buat apa? Sampai tahap tak boleh duduk kat Malaysia dah, keluar, tak layak, boleh dia buang negeri kan. Jadi kalau kita nanti raja sekarang ni, raja yang mana? Raja kepada seluruh raja, ada titah perintah. Kita tak tahu pun titah perintah dia. Kita nak jadikan dia raja. Tapi tak peduli titah perintah dia, dia boleh halau kita tak? Kita nak buang negeri ke buang dunia? Jangan pijak kat bumi aku. Ni aku cipta semua. Kamu tak nak ikut titah perintah aku. Kan? Betulnya kamu duduk planet mana? Tak ada planet mana, sebab planet lain tu pun aku yang cipta juga. Nak lari ke mana kita? Jadi tak malukah kita? Ini kata apa? Abu Bakar As-Siddiq dia malu. Bumi mana aku nak pijak, langit mana aku nak junjung ni. Kalaulah aku hidup berjalan di muka bumi Allah ni, apa dia? Tanpa ilmu tentang kitab Allah ni. Aku cakap-cakap tanpa ilmu daripada sini. Jadi tak ada nilai, jadi dia malu. Siapa malu? Abu Bakar As-Siddiq malu. Sedangkan dia adalah orang yang kedua selepas Rasulullah di zamannya kan. Mulia. Jadi kita lebih patut berganda-ganda malu kepada Allah atas kekurangan yang banyak kita selama ni. Tak tahu titah perintah raja kita dalam ni. Kan? Lagi patut malu. Jadi kalau ikutkan Allah ni, dia boleh buat apa kita? Dia boleh cabut je. Dia boleh buang je kita. Cuba buka surah ya. Cuba buka surah Ibrahim ayat 19. Jadi dia raja ni, dia boleh buat apa dia nak. Surah Ibrahim ayat 19. Ni kita boleh baca daripada surah ayat 50 hingga 51. Lepas tu gabung dengan surah Ibrahim ayat 19. 14, 19. Dua, lima, lapan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Tidakkah engkau melihat, kamu tak nampak yang ni atas kita ni, Allah cipta langit, Allah cipta bumi, betapa banyaknya yang telah pun apa dia, makhluk-makhluk besar ni ada yang pun dah hancur pun sebahagiannya kan, ada yang masih kekal. Semuanya Allah cipta dengan tujuan yang benar. Dan yang besar-besar tu pun Allah boleh lenyap macam tu je. Kamu yang kecilnya lah kata apa, kalau Allah dia nak, boleh je apa, yuzhibukum, dia lenyapkan je kamu, dan dia datang dengan ciptaan yang lain. Begitulah dia. Dia raja yang boleh buat apa saja dia nak. Jadi kita nak berlindung kepada siapa? Malikin nas. Baru rasa. Syarat nak kenal Malik ni kena tahu apa dia buat ni. Nombor satu. Jadi pergi kepada peringkat kedua, barulah kita akan tunduk dengan arahan dia. Kita akan rasa perkara tersebut. Baik. Yang seterusnya kita pergi kepada ilahin nas. Jadi ilah ni apa pula? Jadi Allah bukan sahaja raja yang hanya perlu ikut arahan, tapi juga perlu apa? Disembah. Jadi sebut ilah maknanya perbuatan al-ma'bud, perbuatan hamba. Menyembah Tuhan dia, mengabdikan diri kepada Allah. Yang ini perbuatan Allah. Dan ini kita jadikan Allah ni di depan pemimpin kita, pimpinan kita. Segala arahan dia semua kita ambil. Dan yang terakhir apa dia? Bukan sekadar itu, tapi kita letak apa dia? Segala yang kita lakukan tu atas kerangka, dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Jadi ini paling tinggi sekali, tahap yang tertinggi ni. Yang ini tak boleh pada yang lain, melainkan hanya kepada siapa? Allah. Tak ada yang lain melainkan hanya kepada Allah. Kita tengok dalam surah 6. Ayat 162. 162 hingga 163. Nah, 162 hingga 163. Cuba. Kenal tak ayat ni? Surat berapa? Ayat yang sangat-sangat terkenal. Ada baca kita tadi? Dia orang iftitah kita baca kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kul, katakanlah. Nampak ayat-ayat macam ni semua ada kul, kan? Apa dia? Inna solati, sesungguhnya solatku. Solat ni kita tahu daripada mana? Titah Allah. Raja ni tadi ada titah dia. Ini rujuk pada rujukan. Allah cipta, Allah bagi rujukan pimpinan dia, kitab pimpinan dia. Dan arahan dia dalam ni. Dan sampailah kita ke tahap yang tertinggi ni, apa dia? Letakkan semuanya untuk Allah dengan ambil tahu arahan dia dan buat. Sebab tu akhirnya keluar ikrar ni, sesungguhnya solatku lagi wa nusuki, segala ibadahku yang lain, yang paling besar adalah hajiku, wa mahyaya, hidupku, seluruh hidupku, waktu hidupku, tempat ketika kita hidup ni, mahyaya, tujuan hidupku, wa mamati, persediaanku untuk hadapi kematianku, waktu kematian. Mim tu, mamat tu, mahya tu, kita boleh kata dia ni isim yang menunjukkan tempat atau masa. Hayah, kehidupan. Hayat tu hidup. Dia ada mahya, waktu kehidupan. Tempat kita hidup sekarang ni. Kan? Mamat, waktu mati nanti. Belum berlaku lagi. Kita ikrar sekarang, tapi belum berlaku. Nanti dia akan mati. Jadi, persiapan mati. Sebab tu kita lebih tepat terjemahan apa? Dan persiapan aku untuk mati. Kerana siapa? Lillah. Pastikan kita mati kerana Allah. Ada sahabat Nabi yang berperang. Jadi kita kena tengok saat ni, dia punya, Nabi kata apa? Huwa finnar. Dia mati dalam perang, tapi kata Nabi masuk neraka. Sebab mati dia, kenapa? Dia perang bukan sebab Allah, tapi sebab apa? Sebab ingin digelar sebagai orang yang nama dia nanti kan, dia punya impian tu dia. Dia ni adalah pahlawan. Dia ni adalah prajurit hebat. Dia nak itu. Nabi kata apa? Duduk kat mana? Dalam, walaupun pergi perang zaman Nabi tu. Ada hadis tu, maknanya hadis tu nak tunjuk apa? Kita kena hati-hati. Semua kita buat pastikan untuk siapa? Walaupun kita sedang buat kerja-kerja amal. Tapi ingat, bukan sebab lain, tapi sebab lillahi rabbil alamin. Kalau sebab lain, tak ada nilai. Jadi, ya. Oh, betul nak keluar. Saya yang parking. saya kena alih kejap. Boleh. Dah rasa jadi parking sini kan, bina nak keluar kan, tapi tak apa, biasanya tak ada. Hari ni berlaku, ya Allah. Lepas ni kita tak ada parking dah. Itulah, kita tak tahu kan. Benda yang tak boleh jangka kan. InsyaAllah. Okey. Jadi kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya cerita tu adalah cerita kita nak jadikan Allah sebagai apa? Ilah. Ilah. Jadi kita faham apa beza Rabb dengan ilah? Dah faham dah? Apa beza Rabb? Bila sebut Rabb maknanya fokus kita pada apa? Segala apa yang Allah beri kat kita. Allah sediakan semua, banyak benda semua kita. Allah cipta kita, Allah bagi semua rezeki kat kita, semua tu disebut Rabb tu lah dia. Jadi pengenalan pertama dulu. Barulah kita rasa dialah sebagai apa dia? Dialah raja kita. Dia beri semua. Kan? Jadi kita wajib ikut tahu apa? Tahu titah perintah dia, saya nak taat dia, ikut apa dia sebagai pimpinan kita yang paling utama. Dan sampai tahap apa dia? Allah ni kita letakkan semua tujuan hidup kita untuk dia ilah. Jadi ilah ni perbuatan hamba tu dalam kerangka apa? Menyembah Allah tu, abdikan diri kepada Allah. Beza tu. Beza antara Rabb dengan ilah. Jadi kita terjemah dalam terjemah dia kata apa? Tuhan manusia, ilah pun juga
Tuhan manusia, tapi rupanya beza. Beza. Dan tak mungkin seorang tu jadikan Allah ni betul-betul sebagai ilah tanpa apa? Tanpa lalui ni dulu. Sebelum nak sampai sini, dia kena jadikan Allah ni sebagai apa? Raja dia, yang mana dia kena ambil tahu apa? Titah-titah raja tu lah yang dia nak buat. Sebab itulah sampailah kepada ilah dia. 3 ni, 1, 2, 3. Jadi kita manusia berlindung dengan 3 sifat Allah ni. Rabb, Malik dan Ilah. Jadi ini sebenarnya cerita akidah. Dan seterusnya, la syarikalah. Tidak ada sebarang apa tu? Sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan tidak ada sebarang sekutu baginya, dan akulah yang demikianlah kita ni diperintahkan, dan kitalah yang pertama-tama menjadi orang-orang yang bersegera tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Muslim, nama dia Muslim. Inilah Muslim yang sebenar lah. Jadi kesimpulan ni, dengan kita letakkan 3 benda ni sebagai pusat perlindungan kita, itulah sifat sebagai Muslim yang sebenar. Berlindung hanya kepada Allah. Jadi bagi orang yang baca Qul a'udzu birabbin nas, sepatutnya ada tak dia buat benda khurafat lagi kalau dia faham? Tak mungkin. Tak mungkin dia boleh panggil jin sana sini ke, jumpa, kan? Tak mungkin. Dia akan selamat daripada benda tu. Syarat dia apa? Dia faham surah ni. Nilai tingginya surah ni. Jadi berlindung kepada manusia ni, berlindung kepada Tuhan yang cipta manusia ni, kalau kita tengok dari sudut surah ni, ini adalah satu perlindungan yang paling mustahak bagi kita. Lebih mustahak daripada kita minta lindung daripada kena mudarat kat dunia ni. Sebab dia berkaitan dengan hati. Kita tengok dalam surah 45 ayat 23. Bahagian kedua nanti saya akan sentuh. Ini bab kita nak berlindung dari siapa. Sekarang ni kita nak kenal siapakah zat yang kita minta lindung ni. Allah ada 3 tu. Siapakah zat yang kita mohon lindung ni? 3 tu. Jadi kita nak, lepas ni baru kita bincang tentang dari siapakah yang kita nak Allah lindungi kita. Daripada kejahatan siapa. Buka dulu surah 45 ayat 23. Dan apa ayatnya? Afara'aita. Surat 501. Ayat atas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Ya Allah bertanya kepada Rasulullah, apa ra'aita, apa pandangan engkau terhadap man, orang yang ittakhaza ilahahu, telah menjadikan apa ni? Ilahnya, ilah dia. Ilahahu ni apa tadi? Sembahan lah kan. Apa yang disembah tu? Hawahu. Apa dia? Inilah bahaya sekali. Hawa nafsu. Jadi kat sini ayat ni dia meluaskan satu benda yang patut kita faham. Apa dia? Tentang syirik tu, dia sentiasa apa? Sentiasa berkembang. Bukan terhad kepada sembah bahala je, tak. Segala benda boleh jadi objek sembahan. Dan ini yang paling bahaya. Allah tanya Nabi dia, apa pandangan kau kalau orang tu sekarang ni apa jadi sembahan dia? Nafsu dia. Hawa ni, keinginan diri dia itulah jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi ilah. Dan wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah biarkan dia sesat. Jadi kan kekalkan dalam kesesatan tersebut di atas pengetahuannya sendiri. Wa khatama ala sam'i, dan Allah mengunci pendengarannya dan hatinya, alat makrifah, iaitu saluran untuk dia kenal Allah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan penglihatan dia, mata dia ada tutupan. Siapakah yang boleh selamatkan dia dengan beri dia petunjuk sesudah Allah buat orang ni dalam keadaan begini? Tak ada siapa boleh tolong lagi lah. Tidakkah kamu berfikir? Afala tadhakkarun? Tidakkah kamu mendapat peringatan? Jadi ayat ni menunjukkan tentang bagaimana syirik ni ayat ni boleh menyebabkan manusia itu hidup dalam keadaan kekal ni dalam kesesatan ni. Akibat daripada apa? Menjadikan apa dia? Berhala dia bukannya kat luar ni, iaitu hawa nafsu dia. Jadi orang yang macam ni bila disebut ni Allah ni, dia akan rasa tak selesa. Dalam surah Az-Zumar, satu lagi, ayat 45. Surah 39 ayat 45. Ini untuk perbaiki kita. Mudah-mudahan kita tak adalah ciri-ciri ni. Ini adalah cerita ciri-ciri. Ayat 45. Ini halangan, halangan-halangan dia. Halangan daripada kita dapat ni. Betul-betul jadikan Allah sebagai ni. Satu, surah 45 ayat 23 ni hawa nafsu kita ni. Yang kedua, surah 39 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ya, orang-orang yang macam ni apabila disebutkan Allah wahdah, apa dia?
Disebutkan Allah semata-mata. Maksudnya cerita dia jom kita buat ni semua tadilah lillah. Jom kan. Bila cerita macam ni dia jadi apa dia? Isma'azzaz. Apa makna isma'azzaz ni maknanya? Orang kata kalau ada lebah semut tengah kerumun satu tu kan kita usik aja apa jadi? Berselerak lari semua terkejut. Isma'azzaz ni rasa macam tu. Jadi okey je. Kita nak masuk je bab jom buat ni untuk Allah ni kan cerita Quran ni sikit. Dia macam aduh ganggulah. Orang tengah baru fikir ni nak dapat untung banyak ni. Tiba-tiba nak suruh kita apa? Ganggu. Orang kata apa dia? Kacau daun macam tu. Ni. Ini orang yang ada apa sifat ni? Ini tadi orang yang tadi tu. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri musyrik tu ada sikit perangai tu. Sebenarnya. Jadi Allah tak sebut tentang benda yang apa nampak. Ini Allah nak kata ciri ni untuk kita belajar. Maksudnya inilah benda yang paling kita kena perhalusi. Kalau ada ni penyakit yang bahayalah. Jadi rasa jengkil ibarat dia macam apa yang disebut apa ni sebenarnya? Sebenarnya disebut Allah ni kat mana nak sebut? Allah yang paling banyak kat mana? Ada tak ayat terangkan ni? Jadi rasa tak selesa, rasa jengkil hati-hati orang yang apa? La yu'minuna bil akhirah. Tak beriman kepada akhirat. Okey, kita kena buka surah ni. Simpan ni. Buka surah 17 pula. So ayat 2 ni ayat kena baca sekali. Surah ni 395 baca dengan surah 17. Surah 17 Al-Isra ayat berapa je Surah Al-Isra ayat 45 juga. Senang ingat. Ayat 45 juga. Itulah jawapan dia. Apa maksud bila sebut Allah? Surah Al-Isra ayat 45 sampai 46. Sama. Ingat baca yang tu Nak faham 345 apa maksud sebut Allah ni? Surah 17 ayat 45 juga sampai ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila dibacakan kepada engkau bacakan Quran ni ke atas manusia. Inilah dia. Quran ni nak kenalkan siapa? Tuhan, Allah. Kami jadikan di antara engkau dan orang yang la yu'minuna bil akhirah. Sama macam ayat yang kita kata ini ni. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi orang-orang yang jauh tak beriman dengan hari akhirat ni apa dia? Ada hijaban mastura, ada satu benda yang dinding pemisah. Dia tak boleh sampai benda tu. Kita nak cerita nak masukkan ni, dia tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia dah biasa layan siapa? Layan hawa nafsu dia.
Layan apa? Segala kehidupan yang ada kat dunia ni kan. Dia nak, jadi dia tak boleh masuk sesuatu yang macam ni dalam Quran. Jadi berlawanan. Dan ayat yang ke-46, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan di atas hati mereka ada akinnah, tutupan. Ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra, daripada mereka mampu untuk dapat memahami nilai ni dalam Quran ni, dan telinga mereka ada sumbatan. Dan apabila wa idza dzakarta rabbaka fil Quran, dan bila engkau sebutkan nama Tuhan engkau dalam Quran ni, wahdah. Nampak tak? Sama tak ayat tadi? Sama. Ini saja buat untuk Allah semata-mata ni. Oh, wallau ala adbari nufura. Mereka berpaling ke belakang. Apa dia? Nufur apa? Lari. Lari macam mana? Lari macam kedai yang terkejut ada singa datang. Ada tak dalam Quran sebut? Yang saya sebut ni semua ada dalam Quran ni. Ada. Buka surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Dia punya terkejut tu, dia kata kita ni potong steam lah. Kan? Surah 74. Al-Muddathir. Al-Muddathir 74 ayat yang ke 49 hingga 51. 49 hingga 51. Nampak? 74, 49 hingga 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kalau betul lah kamu ni beriman kan, kamu kata kamu Islam kan. Contoh, ayat ni cerita pasal orang-orang yang mendakwa ikut Nabi Ibrahim dan musyrik dulu tu. Fama lahum, kenapalah kamu bila dengar tazkirah, dengar Quran ni, mu'ridin, tiba-tiba kamu rasa macam jawab menjauh pula. Ka'annahum, sambung, ka'annahum humurum mustanfirah. Seolah-olah keadaan mereka ni seperti apa? Himar, keldai-keldai yang mustanfirah, terkejut. Terkejut sebab apa? Farrat min qaswarah. Lari, terkejut tengok ada singa datang tiba-tiba. Quran ni seolah macam tu pula. Kan? Dia tak boleh lah. Akhirnya apa dia? Sebab tu macam-macam alasan dia buat. Tak boleh. Ni ganggu kemajuan saya. Saya nak maju ni, dapat ni kan. Tiba-tiba arahan dalam ni lawan dengan apa yang nilai yang kita fikirkan. Lawan dengan cita rasa yang banyak dah doktrin dalam kepala kita. Boleh tak? Tak boleh. Macam itulah umpama kita hari ni. Betul tak? Al-Quran ni ada je halangan dia macam. Betul ke tak betul ni? Sebenarnya ni orang yang ada apa dia? Penyakit apa sebenarnya? Bahaya tu. Ilah dia apa? Hawa nafsu. Inilah kita nak kata ayat ni. Jadi kena faham ni, tak ada pun macam ni. Semua jawapan kat mana? Disebut dalam Quran, dan Quran ni kena dekat dengan kita. Kena didekatkan sebab inilah kitab yang memimpin kita ke jalan yang selamat. You bayangkan segala yang kita bincangkan ni tak diketahui sesiapa pun. Agak-agak rugi tak? Rugi. Kita nak tunggu orang cari ayat macam ni, kat mana nak tempatnya? Susah juga tu. Perlukan ABM. Apa dia? Lepas tu kita belajar sebenarnya, belajar Quran ni, kadang-kadang kita belajar dekat sekolah, kan? Kita belajar matematik, bahasa Inggeris je lah. Silakan belajar untuk dapatkan keperluan kita, hidup kita di dunia ni, memang kita wajib. Kan? Kita pandai cari ABM. Tahu ABM? Apa ABM? Ada kan? Alat bantuan. Maknanya tanda dia belajar sungguh-sungguh benda tu kan.
Tiba-tiba bila belajar benda yang paling penting, tak payah ABM pun. Apa pun tak dapat. Dengar gitu je ke? Ni lebih penting ni. Kena ada apa lagi? Sebab tu kurang-kurang kelas kita wajibkan ada whiteboard, ada Quran masing-masing. Ni semua alat bantuan kita ni. Supaya jelas, baru boleh bawa balik kan. Jumpa kat mana. Salin betul-betul. Jadi macam itulah perkara dia. Jadi cerita ni halangan kepada apa dia? Jadi syarat nak dapat perlindungan Allah, apa syarat dia sebenarnya? Ini bukan cerita perbuatan kita je minta lindung. Sebenarnya syarat nak betul-betul Allah lindung kita, jadikan Allah sebagai siapa? Rabb sebenar-benarnya. Jadikan Allah sebagai siapa? Raja sebenar-benar. Jadikan Allah sebagai apa? Ya, macam itulah maksud dia. Bukan baca aja. Ni perbuatan ni. A'udzu ni. Istimrar. Berterusan yakin benda yang buat barulah dapat. Kalau tak jadi apa? Sekadar ucapan yang kosong. Jadi tujuan surah ni ya untuk kita kuatkan kita punya tawakal kepada Allah, bukan sekadar lafaz-lafaz kosong semata-mata. Lepas ni kita baca surah An-Nas, hayatilah. 3 maksud ni ya. Faham betul-betul, tanda betul-betul kita ni jadikan Allah sebagai Rabb, kita tahu apa dia? Segala nikmat dia, walaupun sikit kita syukuri. Tanda Allah betul-betul jadi raja kita, apa kita buat? Pedulikan ayat-ayat dia ni. Jangan macam tadi ya, bila dibaca ayat Allah apa dia? Macam keldai lagi. Oh, buat ni malas, tak apalah, nantilah. Tapi bila benda lain, sambung ayat tadi. Ayat ni balik. Penutup dia. 45 ni. Penutup. 39, 45 balik. Tak habis lagi tadi ya. Tadi dia terkejut macam keldai lari tu kan. Tak boleh terima. Akhirnya dia pun laut hilang. Tak mau belajar lah. Menghalang dia. Tak seronok, dia tak selesa benda tu. Sebab lari daripada konsep yang ada dalam fikiran dia. Tak sama. Mana mungkin dia boleh masuk. Jadi sambung ayat tu 45. Wa iza. Kita tengok ayat tadi. Surah apa ni? Tengok. Kemudian Allah kata apa? Wa idza dzukiral ladzina min dunih. Bila disebut benda lain, sebut apa? Jom kita bisnes sekian-sekian. Wow, ini okey. Berapa modal kena keluar? Boleh je. Tapi bila Quran ni free je, tak payah modal. Duduk je dengar je, sanggup bagi masa je. Maaflah. Lain tu. Kan? Jadi apa berlaku? Idahum yastabshirun. Tiba-tiba yang ni baru masuk kat saya. Yang ni baru sesuai dengan saya. Yang ni boleh. Tapi bila yang bab yang atas tadi tak boleh. Allah saja dia susah hati, dia tak selesa. Bahaya ni penyakit yang boleh muncul pada siapa saja. Cerita dia dalam ayat ni. Jadi ni halangan daripada kita faham, kita benar-benar jadikan Allah 3 ni. Barulah kita jadi golongan yang Allah betul-betul akan lindung kita. Sebenarnya lindung kita ni, ayat ni, surah An-Nas ni nak lindung apa? Lindung kita daripada penyakit hati yang cintakan dunia semua tu. Was-was ni sebenarnya dia bukannya sekadar orang nampak dalam solat. Tadi wuduk sah ke tak, tadi apa, was-was yang tu kan? Ya, dia lebih daripada tu lagi. Was-was dengan cerita ni tadilah ni, ayat ni lah. Sebab tu saya masukkan ayat ni. Bila dia sebut benda lain, laju je. Tapi bila bab ni, dia apa? Macam berat je kan? Itu tanda was-was tu. Walaupun dia banyak beribu-ribu kali baca A'udzu birabbin nas, tapi tak ubah perangai ciri macam dalam surah 3945 ni, dia tak dilindungi Allah maknanya. Maknanya dia tak faham dia baca ni. Sama lagi. Dunia masih dia yastabshirun. Tapi bila Allah isma'azzat, nak lari, terkejut pula kan? Oh, tak boleh. Cari jalan macam mana aku boleh tangguh-tangguh benda ni. Tapi bab lain lah, laju. Kena keluar modal beribu pun sanggup habis tu. Tapi bab infak ni untuk tolong ni, nanti dululah. Jadi walaupun baca kul a'udzu birabbin nas, tak faham maksud tu. Boleh tak macam tu? Jadi ingat, inilah maksud ayat ni. Was-was tu luas makna dia. Nanti kita sambung bahagian kedua ni. Bahagian pertama apa dia? Aku berlindung kepada Allah yang cipta manusia, raja yang ada titah perintahnya kepada manusia ni.
dalam Quran ni, dan dia ni adalah apa dia? Sembahan untuk semua manusia. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu yang akan datang. Min syarril waswasil khannas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.